أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis. Kita doakan supaya Tuan Pengurusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Seterusnya yang diraikan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada dalam majlis ilmu ini. Ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran. Seterusnya yang saya kasihi, lagi saya sayangi, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dalam majlis ini, marilah sama-sama kita doa supaya yang pertama Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Amin. Yang kedua, minta Allah Ta'ala matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan yang keempat, kita mohon supaya Allah Ta'ala temukan kita dengan Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Amin. Baik, tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Ibu-ibu semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sebelum kita mula, minta izin dulu ni, nak minta beberapa permintaan, bolehkah? Baik, permintaan yang pertama,
boleh tak kalau yang ada di belakang-belakang tu main depan dengan saya dekat sikit? Boleh. Tak apa. Tak apa Haji, tak apa. Saya main dekat-dekat, tak apa. Main. Tak apa, main dulu, tak apa. Dia nanti sekejap lagi saya akan bagi tahu dalam mukaddimah saya kenapa saya minta izin tuan-tuan datang mai depan dulu. Okey, itu yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, marilah kita mulakan majlis ilmu ini dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada jemaah masjid ini yang mungkin dah pergi dahulu daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Baik. Suatu hari ada seorang budak, dia beli baju raya awal sebelum masa ujung-ujung nak masuk puasa. Bila dia beli baju raya tu, dia beli baju dengan seluar, tapi dia tak cuba, dia tengok berkenan, dia beli. Bila dia beli, dia kata nanti dekat-dekat nak raya nanti baru dia nak pakai, nak cuba. Masa tu kalau tak ni, tengoklah buat lagu mana. Dia simpan. Bila dia simpan, mai bulan puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-20, 28 malam, 29. Esok nak raya. Malam ni baru dia kalut nak bawa keluar baju dia. Dia buka baju dia, dia selum baju yang dia beli tu elok. Sekali dia masuk seluar, labuh seluar dia. Jadi budak ni, dia budak, jadi dia pergi jumpa lah mak dia. Dia kata, mak, tolong saya potong seluar adik ni, labuh 4 jari. Boh letak 4 jari tu, gunting tu, tolong lipat saya kat adik. Dia kata kat mak dia lagu tu. Tak mahu jauh dah. Malam raya hang nak main minta potong seluar. Mak jadi meluat lah. Jadi orang masa malam tu nak masak rendang lah, nak masak ketupat lah. Mana ada kita masak ketupat malam ke-25? Sebab tak ada. Orang buat ketupat malam 29, 28 tu baru dia buat. Yang hang minta nak potong seluar. Dia kata, mak, tolong saya potong seluar cik ni 4 jari je. Mak dia kata, hang ni pun masalah hang nak main minta kat aku. Nu hang tengok berapa banyak aku nak masak. Tengoklah sekali kalau senang aku potong kat hang. Mak dia kata lagu tu. Budak dia dengar mak dia kata lagu tu. Tu tak mahu potong lah tu, dia kata. Dia pergi lari kat kak dia pula. Kak dia duk gantung ketin. Kak, tolong saya potong seluar adik ni 4 jari je, bukan banyak. Kak dia kata, hang pun tengok ni berapa banyak tingkap tu ada aku nak pasang. Kak dia kata, mak suruh aku pasang malam ni, dengan baju aku pun tak setrika lagi, nak kira potong seluar hang. Dia kata, tolong saya kak. Kak dia kata, hang tengok aku habis pasang ketin tadi, aku pergi kat seluar hang.
Budak tu sedih lah dia teriak. Bila dia menangis tu, tiba-tiba tangisan dia terjawab. Bapak dia balik daripada masjid. Bapak dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, tolong potong seluar cik labu, 4 jari je nak lipat bawah tu. Pak dia kata, hang pun bila hang tengok aku jahit seluar, aku jahit minta hati. Dia kata, takkan pak tak boleh tolong langsung? Pak dia kata, hang tengoklah sekali lagi aku pujuk mahang kau macam mana. Budak tu ambil seluar dia, menangis tidur dia, peluk seluar. Sat lagi pukul 12 malam, mak dia habis masak. Mak dia masuk bilik dia, mak dia tengok dia peluk seluar dia. Mak dia kata, ya Allah, kesiannya anak aku. Mak dia pun ambil seluar dia, mak dia ukok 4 jari, mak dia lipat, mak dia potong, jahit, bagi balik kat dia. Sat lagi pukul 1 pagi, kak dia pula masuk bilik dia. Kak dia kata, kesianlah adik aku, minta potong kain seluar dia, tak ada siapa nak potong. Kak dia ukok 4 jari, kak dia balas pula ikut atas. Saat lagi pukul 2 pagi, bapak dia pula masuk bilik dia. Bapak dia kata, ya Allah, anak aku, dia bukan minta banyak pun, minta ni aku jahit ujung, orang panggil apa, julok tepi tu, jadilah. Esok dia pakai cantik. Ayah dia ukok 4 jari, ayah dia balas lagi ikut atas. Berapa jari tuan-tuan? 12 jari. Esok pagi dia serelum seluar dia menjerit. Pasal apa? Seluar baju Melayu jadi seluar bola. Baik, apa pengajaran daripada cerita ni? Pengajaran dia yang pertama, pakai seluar labuh tu bahaya tak bahaya? Meleret seluar terpijak jatuh, bahaya tak bahaya? Maknanya benda salah kan benda betul? Benda salah. Potong seluar tu benda betul ke benda tak betul? Benda betul. Tapi benda betul kalau tak rancang elok-elok, jahanam terus benda yang jahat tadi dengan benda baik dengan jahanam semua tak boleh pakai. Pasal apa saya mukaddimah tajuk lagu ni? Pasal saya nak beritahu tadilah, sebab nanti takut tuan-tuan marah saya pula. Baru sampai kampung orang, bukan kampung siapa pun, kampung Mawi betul ya. Kan ni kebanyakan kita bila duduk dalam majlis ilmu, ustaz-ustaz dia akan bagi tahu kepada kita satu potong ayat Al-Quran. Apa dia ayat dia? Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Dan kami akan mengangkat martabat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Dan ada ilmu itu, bukan menuntut saja, dia ada ilmu. Macam tuan-tuan main ni lah, beberapa darjat. Maknanya bagus tak bagus? Bagus lah, Masya Allah. Tapi kita selalu baca ayat tu saja, kita tak baca ayat tu sebelum dia. Tu bukan sepenuh ayat, tu setengah ayat lah. Dia ada lagi yang atas dia. Apa dia atas dia? Saya baca kat tuan-tuan lah. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah juzuk 28, muka surat pertama juzuk 28, awal Mujadalah, selak satu muka surat belakang, surah Al-Mujadalah ayat 11. Maknanya awal juzuk 28. Apa makna dia? Saya baca Quran tuan-tuan lah. Kalau kata saya bawa Quran saya, tuan-tuan kata Quran dia, bolehlah maksud dia punya kan. Ni saya baca Quran atas meja tuan-tuan, kut-kut kita tak tahu betul macam mana kan kita baca. Wahai orang yang beriman, betul kan? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu
apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu, nampak tak syarat nak dapat ilmu tadi? Lepas tu, untuk orang lain maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan kepada kamu juga. Dan apabila, dengar elok-elok, Allah kata, dan apabila dikatakan kepada kamu bangunlah, maka bangun dan ubahlah tempat kamu. Allah akan mengangkat darjat orang yang berilmu di kalangan kamu bila dia menuntut ilmu, baru mengena jadi. Sebab itu berapa ramai kata dalam kitab Ta'limul Muta'alim, berapa ramai orang yang mengaji tapi ilmu tak lekat dekat dia. Sebab dia tak ikut syarat daripada Allah Ta'ala. Ini bukan kita reka. Sebab itu saya minta izin. Sebab kalau saya macam bagi arahan, kita semua tak tahu. Sekarang kita baru dapat tahu. Oh, untung juga tadi ubah kedudukan, baru boleh baca ayat ni. Kalau tuan-tuan dah duduk rapat, saya assume tuan-tuan dah tahu, saya tak baca lah ayat tu. Jadi lepas ini, ketika mana pengajian ilmu, tuan-tuan duduklah rapat. Sebab itu para sahabat, Nabi mengajak mereka senang lekat. Sebab apa? Sebab dalam hadis kata apa? Para sahabat duduk, jika digoncangkan pokok, daun tidak akan jatuh ke tanah, melainkan akan jatuh di atas paha para sahabat sahaja. Mana apa dia duduk? Pasal apa? Syarat dia daripada Allah. Sebelum nak angkat darjat ilmu tu, kedudukan kena perbetui dulu. Pasal itu kepada abang yang duduk universiti, yang tengah cuti, yang ada dalam ni, masuk dalam lecture room tu, duduklah kedudukan yang paling terbaik sekali, paling depan, paling elok, duduk situ. Baru martabat ilmu dia naik. Bagi abang-abang yang duduk dalam sekolah menengah yang ada dalam majlis ni, duduk dalam kelas tak boleh ubah kedudukan sebab meja kita yang tu lah, maka duduklah dalam posisi yang paling cantik supaya cikgu tengok kita dalam keadaan cikgu kata bagus kedudukan kamu, maka barulah Allah angkat martabat kita naik dengan sebab ilmu. Tak jaga syarat pertama, ilmu sampai tak lekat. Hak tu bahaya. Bukan apa, macam tadi lah, mengaji bagus tak? Bagus lah tu. Main masjid bagus tak? Bagus. Tapi kalau tak kena gaya kaedah dia, jahanam semua yang mengaji ilmu tadi tu. Boleh faham tak? Macam budak tadi pakai seluar bola. Pasal itu saya cerita tadi tu dulu lah. Orang tua-tua ajak saya cerita lagu tu, supaya mereka pesan. Orang tua-tua kata masuk kampung orang jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Masuk kampung orang jangan duduk tengah gelanggang, duduk tepi-tepi. Benang orang jangan pijak, nanti orang marah. Saya faham benda tu. Jadi bila saya mai, macam mana saya nak buat kan? Jadi guna lenggok bercerita lah yang ulama ajak kepada kita, kaedah dia macam mana nak bagi tahu. Selamat berkenalan. Nama saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama panjang saya. Saya umur 34 tahun. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya orang Pulau Pinang. Kami 4 beradik semua menikah dah. Semua menikah dengan orang utara, kecuali adik saya yang bungsu saja menikah dengan orang Putrajaya. Hak yang kakak saya sulung menikah dengan orang jiran belakang rumah. Adik saya menikah dengan orang Penang, tapi saya duduk Tanah Besar. Isteri saya orang pulau. Jadi bila saya balik ke Penang tu, kalau raya belah saya balik Tanah Besar, kalau balik belah isteri kita panggil panggilan pulau. Adik bawah saya menikah dengan orang Merebuk, orang Kedah. Adik bungsu dia menikah dengan orang Putrajaya. Isteri saya seorang doktor di Putrajaya. Saya berkhidmat sebagai pengurus besar dekat anak syarikat College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Hari ni kami punya universiti famous hari ni pasal budak keracunan makanan. Masuk berita, warta berita, famous college kami. Semoga Allah menyembuhkan anak-anak itu, amin. Adalah tu makan tak kena tahu mana, kami pun tak tahu. Yang bertanggungjawab mesti bertanggungjawab. Semoga Allah Ta'ala pelihara anak tuan-tuan dan anak kami juga, amin ya rabbal alamin. Khair.
Malam ni tajuk yang mereka bagi dekat saya ialah peristiwa bulan Syawal. Bila masuk bulan Islam ni, seronoknya bulan Islam dia bukan sia-sia. Bulan Islam dia ada sejarah dia. Saya yakin bulan Hak Mat Saleh pun mungkin ada. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September sampai habis, saya yakin ada peristiwa dia. Untuk orang Islam, kita lalu bulan yang diukur melalui bulan, nama dia Qamariyah. Kalau Hak Mat Saleh punya dia panggil Syamsiah, dia ikut matahari. Sebelum pergi jauh kena bagi tahu dulu, sebab sekali lagi ada orang kata bulan ikut mana yang betul, ikut matahari ke ikut bulan? Tak apa, tanya tuan-tuan lu, ni tempat Maui mesti terror punya. Dia berkata hak terror Maui surah. Mesti orang kampung pandai tak? Kalau tak dia tak menjadi. Saja tanya tuan-tuan lah, ni nak tanya kalender kira kod Januari Februari ke betul, kira kod Muharram Safar Rabiul Awal ke betul? Hak mana satu? Ataupun kata macam ni, hak kira 1440 Hijrah ke betul, kira 2019 ke betul? Taja tanya hak mana betul? Dua-dua betul. Lain macam nak jawapan ni. Hak tu jawapan paling selamat tu. Kalau buh ni mumtih, buh ni mumtih. Saya bagi jawapan kat tuan-tuan supaya orang kata apa? Nanti bila guna kalender tu yakinlah insya-Allah. Jawapannya ialah menggunakan bulan qamar, menggunakan kiraan qamariyah atau menggunakan kiraan syamsiah, kedua-duanya betul berdasarkan ayat Quran. Apa dia ayat Quran? Yang pertama, nanti dulu relax. Ayat Qurannya ialah Ashabul Kahfi. Surah Kahfi. Dalam surah Kahfi, minta maaf, surah Rum dia sebut tahun. Rum kalah dan akan bangkit balik mengalahkan musuh. Allah kata apa? Fi bid'a sinin, beberapa tahun. Tak abang tahun apa? Beberapa tahun. Bid'ah dalam Quran maknanya boleh jadi daripada 3 tahun ke 8 tahun. Okey? Tak tahu berapa, tak tahu. Boleh jadi 3, 8 pun boleh. Surah Yusuf, Nabi Yusuf duduk dalam penjara berapa lama? Allah sebut juga dalam Quran fi bid'a sinin, beberapa tahun juga duduk dalam penjara. 3 tahun boleh jadi, 4 tahun boleh jadi, 5 tahun boleh jadi, 6 tahun boleh jadi, 7 tahun boleh jadi, 8 tahun boleh jadi, 9 tahun boleh jadi. Sebab digunakan perkataan fi bid'ah. Kalau bid'ah dalam bahasa Arab maknanya beberapa tu 3 sampai 9. Boleh faham? So tak tahu sebab Allah sebut fi bid'ah sinin, tak tahu. Okey? Maknanya siapa nak pegang kata depa duduk 9 tahun Ustaz dalam apa nama penjara Nabi Yusuf. Okey. 8 tahun. Okey. 5 tahun. Okey. Mana tak ada masalah. Tapi dalam surah Kahfi Allah bagi tahu spesifik. Ashabul Kahfi tidur, Allah kata walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua selama 300 tahun tambah 9 tahun. Berapa tahun semua? 300 tambah 9 tahun. Berapa tahun semua? 309 tahun tempoh tidur Ashabul Kahfi. Bukan fatwa ulama, sebaliknya ayat Quran sendiri bagi tahu. Tapi timbul soalan, kalau kata 309 tahun, kenapa dipisahkan 300 tambah 9? Sebab nombor 300 dan nombor 9 bukan nombor yang paling banyak dalam Quran. Maknanya Allah biasa sebut nombor yang lebih banyak daripada 300. Berapa? 1000. Tahu mana ayat 1000? Lailatul Qadar lah.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. 1000 tahun, 1000 bulan. Tu boleh sebut 1000. Kalau 1000 boleh sebut, takkan 309 tak boleh nak sebut? Lagi 3000. Mana? Peperangan Badar. Turun malaikat 3000 orang tolong orang Islam. Tak cukup, 5000 tambah lagi. Perang-perang yang lain. Lagi dalam apa tu surah, Allahumma salli ala sayyidina, cerita Nabi Yunus. Tak ingat dalam surah Hud kot barangkali. Surah Hud kot. Nanti cuba rujuk balik sama ada surah Nuh ke Hud ke, cuba tengok balik. Allah kata apa? Jumlah penduduk kampung Nabi Yunus yang lawan Nabi Yunus bawa diri pergi ke laut, terjun dia dalam laut lepas naik kapal, ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus, luah balik di persisian pantai, patah balik ke kampung. Sebab orang kampung ketika itu memang mereka tak setuju dengan Nabi Yunus, tapi bila Nabi Yunus beredar 3 hari berlaku sesuatu kepada mereka, ribut mai, takut orang kampung dia. Satu-satunya golongan satu kampung masuk Islam adalah Nabi Yunus. Nabi lain tak. Ini semua soalan cepu mas nanti kalau nak tanya budak-budak, nak tanya kat sekolah ke apa kan. Siapakah satu kampung yang masuk Islam? Nabi Yunus seorang umat dia satu kampung masuk Islam. Berapa ramai jumlah umat dia? Allah sebut dalam Quran, mi'ati alfin aw yazidun, 100,000 lebih. Allah sebut dalam Quran 100,000 lebih. Allah boleh sebut dalam Quran. Kalau 100,000, untuk pengetahuan, 100,000 adalah nombor paling banyak dalam Quran yang Allah sebut. Kalau 100,000 Allah boleh sebut dalam Quran, takkan 309 tak boleh nak sebut? Pasal apa 309 nak kena sebut kata 300 tambah 9? Maka ulama mengkaji. Bila ulama mengkaji, ulama mendapati rupanya Allah Ta'ala maha cerdik. Bila dia sebut 300 tambah 9 tahun, mereka kira, kalau kira dengan kalender menggunakan kalender qamariah bulan, kita akan dapat 309 tahun. Kalau kira guna matahari syamsiah, kita akan dapat 300 tahun. Hebat Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat Quran tadi, kalender mana nak pakai? Dua-dua boleh pakai, sebab dua-dua Allah iktiraf dalam Quran. Boleh faham tak? Clear. Awak nampak macam duk jegi semacam. Okey, ya, saya contoh lagu tu boleh ya? Boleh bagi tempat. Baru kita masuk yang kedua. Jadi siapa yang, kenapa bulan Januari sampai Disember ada 12 bulan, Muharram sampai Zulkaidah ada 12 bulan juga. Sepanjang hidup kita sudah 2000 tahun kita lalu bulan Masihi, selama 1400 tahun kita lalu bulan Qamariah. Tak ada siapa tanginkan nak tambah bulan. Tak soalan. Atau kurang cepat sikit, jumpa Syawal lagi akan datang. No. Saya tanya ni bukan normal. Sebab minta maaf. Dalam tak usah pi jauh lah tak usah pi negara Arab atau negara yang 4 season, tak payah. Ambil Malaysia sudah. Malaysia berlaku tak dalam sejarah kita Tun Mahathir ubah jam dekat Sabah Sarawak? Biasa tak? Tun Mahathir. Kalau yang tu tuan-tuan boleh terima, pasal apa? Selama 2000 tahun tak ada siapa nak tambah satu lagi bulan. Sebab mana ada kalkulator yang bagi tahu kata ni bulan Januari ni? Mana ada? Kita yang buat. Sebab Allah janji dalam Quran, iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Aku, kata Allah, dalam kitab daripada azali lagi, aku mau bumi ni ada 12 bulan sahaja. Asal itu tak ada siapa berani tambah. Seminggu
ada 7 hari. Pasal itu siapa tak berani tambah, Allah bagi tahu dah. Dia mau ada seminggu 7 hari, dia mau dah ada setahun 12 bulan. Hampa jangan duk pandai-pandai ubah. Sampai kiamat tak akan berlaku perubahan itu. Boleh faham lah? Wallahu a'lam. Dalam banyak-banyak bulan itu, sekarang kita berada pada satu bulan yang istimewa juga. Namanya bulan Syawal. Syawal mai daripada perkataan syala. Shin, alif, lam. Syala. Apa makna syala? Dia menaik. Dia irtifa', dia naik. Makna Syawal, makna naik. Apa yang naik? Banyak benda yang naik. Pertama yang naik adalah kedudukan tuan-tuan. Kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Sebelum tu saya tanya dulu, tuan-tuan, saya duk cerita lagu ni, tuan-tuan boleh ikut kah, boleh faham kah? Elok kah? Kah tuan-tuan nak saya lagi laju lagi? Saya boleh cakap lagi laju daripada yang ni. Tapi hak lagu ni tempo macam ni elok dah, comel lah kan, dia bagi sedikit-sedikit. Dan kuliah saya bukan jenis Ustaz Azhar Idrus ataupun Ustaz Abdul Somad ataupun Ustaz yang lain-lain. Depa terror, depa hujung-hujung kalau ada soalan tanya lah, saya tak reti. Jadi kalau nak tanya benda yang saya tengah kuliah sekarang tak faham lah, tanya lah, jangan tanya hujung. Dia tak larat dah lagi, hujung dah habis dah. Ustaz ada soalan. Tadi awal-awal terima tak larat awal dah, lupa dah apa yang awal cakap tadi. Jadi kalau tak faham yang lain ni, tanya terus. Jangan malu, jangan segan. Angkat tangan tanya. Jangan malu, tanya. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Baik, sambung. Bulan yang kita berada sekarang namanya bulan Syawal. Dalam bulan Syawal ini, seperti mana kita kata tadi, nama dia tu dah special dah. Padang. Habis bateri? Habis? Dah ni. Hak tadi siang pun betul juga. Memang tentang belah Johor ni dia style begitu. Dia bagi kita, dia turun balik, dia naik. Semangat dia, jaga dia, kontrol, tak bagi jerit dalam masjid ni. Contohnya bulan Rejab. Rejab maknanya apa? Makna Rejab ialah apa makna Rejab? Rajaba. Rejab apa maknanya? Okay. Rejab makna apa? Rejab ini bulannya bulan haram, tidak boleh kita bergaduh di dalam dia. Tetapi jahatnya manusia hari ini, minta maaf, yang ada di Palestin sekarang, tuan-tuan tengok balik kalender, Rejab 2-3 bulan lepas, berapa ramai orang Islam dia sentai habis. Jahiliah dulu, wallahi bulan Rejab dia tak lawan, walaupun dia musuh Allah Ta'ala. Dan sekarang lagi teruk daripada dulu, bulan Rejab. Sya'ban, Sya'ab ni dia berselerak, ada 2 makna, banyak makna, tapi 2 saya bagi. Satu, berseleraknya rahmat Allah atas muka bumi. Pasal itu bulan Sya'ban proses untuk melatih buat baik banyak, sebab rahmat Allah berselerak atas muka bumi. Kutip bulan Sya'ban. Yang kedua, Sya'ab juga berselerak juga, bukan rahmat, manusia keluar berselerak di bumi Arab, sebab bulan selepas Sya'ban namanya Ramadan. Ramadan maknanya Ramak, panah. Orang berselerak pergi cari ayam untuk bawa balik simpan dekat rumah masing-masing, nanti nak mai bulan yang teramat panas, Ramadan. Ramadan nama dia Ramad. Ramad maknanya panas yang teramat sangat banding dengan bulan lain. Siapa yang pergi Mekah baru ni, saya pergi awal. Yang pergi awal itu pukul 2 petang, Lohor pukul 12.30, Asar pukul 3.30, Maghrib pukul 7. Okey, Maghrib pukul 7, 6.59. Daripada pukul 2 nak pergi 6.59. Pukul 2 nak pergi 6.59. Makna 4 jam. 4 jam time tu suhu dia 45 darjah Celsius.
Itu awal Ramadan. Tuan-tuan tanya Tok Arab yang duduk sana, hujung Ramadan berapa baru ni? Dia naik sampai 50. Abang hidung darah. Sebab tu Ramadan nama dia Ramadan. Syawal, Syala. Apa dia? Naik. Apa yang naik? Banyak yang naik. Pertama apa dia? Martabat tuan-tuan. Tuan-tuan tak perasan. Memanglah sebab martabat tak nampak. Apa dia? Kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ketika mensyarahkan tentang kedatangan Ramadan, kata Syekh Nuruddin, Ramadan ni dia mai boleh jadi ada 3 sebab untuk bagi pada manusia. Pertama, Ramadan mai untuk membolehkan tuan-tuan ibadah. Boleh jadi sebelum ni kita payah nak ibadah, Ramadan mai kita ibadah. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan beribadah selama sebulan, yang selama ni tak pernah nak dapat ibadah, tak pernah khatam Quran, Ramadan dapat khatam. Bulan Syawal tuan-tuan punya keadaan berubah. Sebab yang kedua, kata Syekh Nuruddin, boleh jadi Ramadan mai dekat kita adalah untuk menambahkan ibadah. Sebelum ni ibadah dah, Ramadan mai dia tingkat ibadah dia. Sebelum ni baca Quran sehari semuka, Ramadan mai dia boleh balas sampai sehari sejuzu. Bayangkan tuan-tuan menambah ibadah selama 30 hari. Sebab baru ni kita puasa 30 hari. Sebelum ni 29. Hak baru ni 30. Bayangkan tuan-tuan puasa dan beribadah, tambah ibadah selama 30 hari. Maafkan saya, yang saya yakin bulan Syawal pun kita tak boleh nak buat macam bulan Ramadan. Maka kita punya keadaan berubah. Yang ketiga, kata Syekh Nuruddin, boleh jadi Ramadan mai kali ni adalah untuk angkat martabat kita. Contoh, manusia kan ulama bahagi ada 3. Satu umum, manusia awam kita ni, marhain orang kata. Dia ada yang kedua atas dia nama dia khawas. Atas lagi satu, khawasul khawas. Hak yang ni jenis doa makbul ni semua ni. Boleh jadi dalam ni masa Ramadan mai hari tu kedudukan dia jadi orang awam. Ramadan sampai dia naik martabat jadi khawas. Boleh jadi kedudukan tuan-tuan sebelum Ramadan khawas, Ramadan mai tuan-tuan naik martabat jadi khawasul khawas. Boleh jadi, wallahu alam, saya tak tahu ada dalam ni. Tapi jangan nak terasa pula rasa aku tu. Ya habis lah, tak ada lah. Allahumma salli. Jadi apa yang meningkat tadi? Diri kita, kedudukan depan Allah naik dalam bulan Syawal. Pertama. Yang kedua, apa makna meningkat? Yang meningkat itu adalah amal ibadah kita. Boleh jadi Ramadan hari itu kita dah buat dah ibadah. Istilah bahasa dia, menaburkan benih ke dalam amal ibadah, menanam benih ibadah, menanam benih amal soleh. Bila tanam benih, pokok tumbuh. Bulan Ramadan hari itu 30 hari tumbuh dah pokok amalan. Apa dia? Aku bangun tidur semayang tahajud 2 rakaat dulu, 30 hari boleh buat. Tumbuh dah pokok tu. Patutnya bulan Syawal kita kena tingkat ibadah supaya boleh siram pokok tu bagi dia subur lagi. Bulan ni pun buat dua tiap-tiap malam. Itu maksud Syawal. Orang tanya, pasal apa Syawal dia kena bubuh nama dia meningkat? Sebab bulan Syawal ni susah. Bulan Ramadan baru puasa kan 30 hari. Takkanlah bulan Syawal susah nak puasa 6 hari, 5 hari. Susah sangat ke? Susah. Orang kata sebab apa? Sebab bulan Ramadan puasa 30 hari, satu dunia puasa. Bulan Syawal, hari ni hari Rabu, hari ni apa? Rabu, esok Khamis. Tengok berapa kerat yang puasa. Hak yang tak puasa nundia ada berapa ramai. Lepas tu, hak tu yang nak mengajak orang pergi makan tu. Lepas sembahyang subuh, Haji, jom kambing. Saya puasa. Haji, kambing. Saya puasa. Batal Haji. Banyak lagi hari Syawal tu ada. Membatalkan puasa kerana kambing. Nampak tak? Ui, ujian dia bukan senang.
Tapi tapi lepas dah habis puasa Syawal ni, masuk Zulkaidah, haram seorang pun tak ajak pergi makan. Ujian bulan ni memang diuji. Sebab kita je yang nak puasa, berapa kerat je yang nak puasa. Waktu dia jadi berat, sebab tu meningkat ujian dia lawan. Apa yang meningkat? Minta maaf lah, sebut bulan Syawal ni maknanya syala ni meningkat, meningkatnya hawa nafsu. Tu yang makan hari raya pertama tu tumpah habis kat baju, macam anaconda dia berkata. Wah, perut. Pasal apa? Aku 30 hari tak makan siang tau lah. Macam lah dia seorang tak makan. Nampak tak? Dia main kan? Hak lagi dia buh yang ni. Kena pula tahun ni Syawal musim durian. Allahu Akbar, keluar habis dah. Yang tembaga keluar, yang kucing tidur keluar, yang musangking keluar. Allahu Akbar. Habis. Minta maaf lah. Hebat Allah Ta'ala. Dia tahu benda tu. Pasal tu dia bagi kita, hampa boleh bertahan, hampa meningkat. Hampa tak boleh bertahan, nafsu hampa naik. Tak ada masalah nak buat lagu benar. Memang tu lah kerja kita nak buat je lah. Boleh tak tahan. Saya pun tak tahan. Tak boleh tahan. Pada boleh tahan. Terian pun. Isteri saya orang balik pulau. Tempat terian. Isteri saya duduk balik pulau. Tempat terian. Mak saya Allahu Akbar. Ayah saya Allahu Akbar. Memang rumah kaki terian ya. Ingat boleh tahan. Lalu pun tak apa, kenyang, ambil bau ya. Ingat boleh tahan dulu. Tak boleh. Bulan apa? Bulan Syawal. Patutlah. Kena pula geng-geng tu terlepas. Hak setan nak kena ikat semua terlepas. Tahu tak ada setan pun duduk ada setan dalam kita. Bergabung semua pakat naik. Maka lagi sekali saya sebutlah mengenai Syawal, dia datang daripada perkataan Syala. Syawal datang daripada perkataan apa makna Syala? Meningkat, naik, semua boleh pakai. Apa peristiwa yang berlaku dalam bulan ni? Sebab kalau dalam bulan Rajab kita boleh cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Bulan Sya'ban ada peristiwa nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan ada nuzul Quran, ada perang Badar, ada banyak benda, ada banyak perang. Bulan Syawal ada apa? Antara yang famous, nanti dulu ni saya sebut yang famous dulu. Antara yang famous ayahna namun muslimin dan muslimat ialah perkahwinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua orang isteri Nabi. Tarikh lain-lain tapi dua-dua bulan Syawal. Seorang nama Siti Aisyah radhiyallahu anha dan seorang lagi adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kedua-dua ini adalah ummahatil mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Tengok saya selit sikit bekalan-bekalan hidup akhir zaman ni, boleh kot noh? Minta izin ya, minta izin saja. Bukan orang pandai, dah. Selit sikit ya, nama pun selit. Bila sebut Siti Aisyah, tuan-tuan kena faham, benda pertama sekali orang akan persoalkan kenapa Nabi kahwin dengan budak umur 6 tahun. Okey. Maafkan saya, memang dalam azan dulu, silakan saya bagi laluan kepada azan, saya bagi suspend tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, ayunan dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, antara peristiwa yang terjadi di dalam bulan Syawal ini ialah perkahwinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan seorang lagi iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kedua-dua ini adalah Ummul Mukminin, ibu kepada kita orang yang beriman, radhiyallahu anhum ajma'in. Bila sebut Siti Aisyah, Ummu Salamah tak ada masalah. Tak ada siapa pernah komen dalam sejarah, dalam mana-mana kitab, orang yang tak berapa suka dengan orang Islam, tak ada siapa bisa sebut Muhammad kahwin dengan Ummu Salamah ni apa cerita? Tak ada. Sebab keadaan Ummu Salamah yang berusia. Cuma orang mempersoalkan Nabi kita kahwin 12. Ingat, isteri Nabi ada 12 orang. Tolak Siti Khadijah, tolak berapa? Masa hujung di Madinah, Nabi ada lebih kurang 9 orang sebelum Nabi wafat. Okay? So Nabi ada 12 orang isteri semuanya. Maka orang kata, apalah Muhammad ni, nafsunya serakah, kahwin sampai 12. La haula wala quwata illa billah. Salah jawapan tu. Pasal apa? Sebab dia ambil Nabi, dia bandingkan dengan kita. Kita mana boleh sama dengan Nabi? Pertama, kita takut bini. Mana boleh sama? Betul ya? Tapi bukan tu jawapannya. Itu melawak ya. Tengok orang tuan-tuan muka orang perempuan tuan muka. Tadi saya duduk buat lawak, dia gelak. Main bab tu jadi cengih pula lah. Sabar, bawa bertenang, bawa bertenang. Mana boleh minta maaf lah, kita semua sepakat. Contoh, kalau nak masuk lumba motor, Hafiz Syahrin nombor 55, dia kena lawan dengan kelas yang tinggi. Betul tak betul? Dia mana boleh lawan dengan sisi hak rendah? Menang ke dia? Motor dia 1000, motor dia 700 ke 900 ke, dia kena race dengan motor hak 1000 baru betul. Hak kawan kita lagi 2 orang yang bawah, yang nombor 1 dengan nombor kelas 1 dengan kelas berapa? Kelas 2 lah. Yang tu dia kena racing yang rendah. Tambah pula kap motor 125, motor suku, hak jenis motor tu dia mana boleh lawan dengan hak superbike ni. Kalah lah dia, kena titik. Maknanya kalau nak lawan kena sama apa. Kalau ambil Nabi compare dengan kita, mana liga dia sama. Nak ambil Nabi, ambil liga pemimpin dan ambil liga Nabi-Nabi sebelum Nabi kita, daripada kalangan Nabi-Nabi Bani Israel dan orang Nasrani. Siapa dia? Ambil Nabi Sulaiman. Berapa isterinya? 100 orang isterinya. Itu Nabi Bani Israel. Dalam kitab Bani Israel, mereka puji Nabi Sulaiman, mereka sayang Nabi Sulaiman. Kenapa kita tak compare dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman 100 orang isteri. Maaf, dalam satu lagi riwayat ada kata 1000. Minta maaf ya. Dalam satu lagi riwayat ada kata 1000. So tak kisah kalau 100 ke 1000 ke, semua Bani Israel terima Nabi mereka ramai itu isteri. Kenapa Nabi nak kahwin 12? Allah, 12 nak banding dengan 100. Sikitnya Nabi kita. Betul tak betul? Nabi Daud, David, peace be upon him, David. Yang dia panggil Yahudi kan bintang dia panggil David, the star of David. Betul? Nabi Daud berapa orang isteri dia? 100 orang isteri dia. 100 orang nak banding dengan 12 orang. Allah, sikitnya setengah tak sampai, suku tak lepas. Betul? Tapi Nabi-Nabi lain tu tak boleh, sebab mereka bukan ni. Walaupun semua Nabi tu adalah pemimpin negara, semua tu sultan, presiden. Tak apalah, ambil yang hari ini sudahlah. Ambil semua pemimpin di negara-negara ikut zaman. Ambil pemimpin yang jaga Rom ketika itu, berapa isteri dia? Tak usah pergi jauh. Ambil yang India, Jaipur. Tuan-tuan dekat India, Jaipur, pemimpin dia punya apa kita kata apa, raja adalah raja dekat Jaipur. Dia ada satu istana, dia panggil
Mahal Hawa, kalau tak silap saya ada something lagi, istana kan dia ada Taj Mahal. Taj Mahal. So dia ada satu lagi nama dekat Jaipur, saya tak ingat lah tu Mahal, Hawa Mahal, bukan macam itulah. Maksudnya apa? Istana yang ada banyak tingkap untuk angin masuk. Hawa angin. Berapa tingkap dia ada dekat seluruh dia punya istana tu? Saya pergi tengok. Saya pergi duduk dekat sebelah kedai kopi yang berdepan dengan dia punya, dia ada kan benda 4 segi lagu ni. Dia ada sini. Saya duduk dekat sini, dekat kedai kopi dia, tengok yang belah sini punya. Besar ni tuan-tuan. Ada, kalau tak silap saya, campur ke semua tingkap dia. Di istana dia ada 900 tingkap. Sebab nak bagi angin masuk masa tu, tak bagi istana tengah-tengah tu panas. Baik, orang tanya, tingkap tu apa? Maka dijawab oleh tourist guide, tingkap ini adalah bilik. Maka dia ada 900 bilik. Ditanya, itu bilik siapa? Itu adalah bilik isteri-isterinya, 900 orang. Allah, 900 nak banding dengan 12, sikit. Hawa Mahal, betul saya sebut tu ya. Hawa Mahal. Berapa ratus dia sebut? 1000, nampak? 1000 itu adalah tingkap isteri-isterinya. 1000 pemimpin hebat dia. Nabi kita pemimpin. Satu dunia memuji Nabi kita hari ini. Namanya tak putus. Yang ada di Jaipur semua orang tak tahu nama pemimpin dia apa. Betul tak betul? Nama Nabi Muhammad orang puji. Maksudnya kalau orang perempuan jatuh hati, patutnya Nabi lebih ramai. Tapi Nabi 12 orang. Nak banding dengan 1000. Sebab itu nak tembak, bagi tembak betul. Hampa silap tembak, hampa nampak bodoh lah. Betul? Tapi itu pengetahuan am untuk tuan-tuan sikit. Saya nak tambah untuk Siti Aisyah. Okey. Untuk Siti Khadijah pun ada jawapan dia juga, tapi sebab bukan bulan Syawal, tapi tak apa, boleh cerita. Sebab Siti Khadijah itu Allah, Nabi ni hebat lah. Kehidupan Nabi bagi kita contoh toladan. Contohlah, ini petua orang tua. Saya ni banyak ambil petua orang tua. Orang tua kata, siapa yang berhajat nak kahwin banyak, pastikan isteri pertama dia jaga elok-elok. Sebab apa? Kata orang tua, isteri pertama, isteri berdaulat. Orang tanya, ustaz ambil dalil mana? Rasulullah. Biasa tak masa duk hidup dengan isteri lain, Rasulullah sebut pasal Siti Khadijah. Biasa kan? Duk sebut Khadijah. Sampai Siti Aisyah ada tegur, betul ya? Siti Aisyah, macamlah tak ada orang perempuan lain. Nabi letak daulat isteri pertama. Apa Nabi kata? Ma ahadukum, kamu seorang pun tak boleh lawan dengan Siti Khadijah. Nampak dia letak daulat tu. Dahsyat. Tu orang tua pesan. Saja abang, tak ada apa-apa maksud. Abang bukan marah, nasihat. Mampu aku balik kembali. Ada mudah muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Sebab tu orang kata jangan buang ibu rumah tu jangan buang. Semoga Allah Ta'ala memelihara ibu rumah tuan-tuan dan ibu rumah saya. Amin. Sambung. Siti Khadijah dia special lah. Itu kalau nak cerita dia kena ada satu hari special. Bincang dia aja. Dia special. Sebab Nabi letak dah. Ma'ahadukum. Maknanya yang 9 orang. Walaupun semua ummul mukminin, walaupun semua penghuni syurga, walaupun semua tu dia ada orang kata apa? Dia ketua dalam masing-masing punya hal, tapi seorang pun daripada sebelah tu tak boleh lawan Siti Khadijah. Ni memang otak ya. Siti Khadijah ni memang power lah. Kalau baca cerita dia pun tuan-tuan, kita baca cerita dia rasa lazat. Baca cerita tu rasa lazatnya kehidupan ni. Dia baca sirah. Siapa yang nak kahwin lagi apa, baca sirah, tuan-tuan akan rasa lazat. Kita nak kahwin dengan niat yang tak betul pun kita jadi macam alamak. Dia akan jadi macam tu. Sebab kehidupan dia lazat lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu kenapa hari ni orang tak boleh nak buat filem ataupun cerita dalam negara kita untuk orang Islam, buat cerita berdasarkan sirah Nabi, tentang Nabi dan keluarga Nabi. Yang ada hari ni semua buat cerita ustaz jahat. Faham tak? Itu dajjal lah. Macam dajjal lah. Dia nak bagi orang confuse benda.
Orang akhir zaman dah lah memerlukan bimbingan. Dia buat cerita bagi nampak ustaz jahat pula. Allahu Akbar. Bahaya lah, bahaya. Bukan sebab saya ustaz saya, tak, sebab guru-guru kita. Orang duk tengok walaupun hiburan, tapi dia jadi macam doktrin nanti. Bahaya. Bukan apa, bahaya. Siti Aisyah, bila Nabi kahwin dengan Siti Aisyah, betul Siti Aisyah umur 6 tahun, Nabi duduk bersama dengan Siti Aisyah 9 tahun, umur dia 9 tahun, dan itu pun di bulan Syawal juga. Tuan-tuan tengok saya elok-elok ya, tuan-tuan tengok saya. Betul ada fahaman yang cuba untuk membersihkan nama Siti Aisyah dengan kata tidak mengikut kiraan kalender sekian berdasarkan apa. Ni kadang ada juga ulama yang kata ni tak apa, tak ada masalah, kita tak makan cara itu. Siti Aisyah umur dia 19 tahun. Khalas, kita tak bincang bab tu. Cumanya orang tanya kenapa tak bincang bab tu. Kita bagi tahu Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang dengan umur 6 tahun sebab setiap kehidupan Nabi adalah wahyu dan contoh teladan untuk kita. Kalau Siti Aisyah umur 19 tahun nak bincang apa? Boleh faham tak? So sekarang jom kita bincang. Siti Aisyah umur 6 tahun berkahwin dengan Nabi. Orang kata Nabi Muhammad ini jahat dia. Sebelum itu kita kena bagi tahu, sebelum nak tuduh Nabi orang jahat kahwin dengan Siti Aisyah, jom baca sejarah dulu. Peristiwa Nabi kahwin dengan Siti Aisyah bila? Okey, kat Mekah ke kat Madinah? Dah berhijrah ke belum? Dah hijrah ke belum? Dah hijrah ke belum? Jenuh dia garu, dah garu kepala tak boleh, garu kat janggut pula lah. Garu kepala tak boleh, garu janggut pula kita. Tanya orang perempuan lah, sebab dia patah sikit Siti Aisyah kan. Siti Aisyah, Hajat, Nabi kahwin dengan Siti Aisyah dah berhijrah ke belum? Okey, habaq saja habaq. Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Saja bagi clue, bagi nampak. Wafat Siti Khadijah ialah 3 tahun sebelum hijrah. Boleh dapat? Okey, tu tanya. Nabi kahwin dengan Siti Aisyah dah hijrah ke belum? Okey, tambah sikit lagi. Nabi Isra' Mi'raj 2 tahun sebelum hijrah. Masa Isra' Mi'raj dah ada Siti Aisyah ke belum? Masa Isra' Mi'raj dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Belum, tak ada lagi. So maknanya kahwin dengan Siti Aisyah masa dah duduk dekat Madinah dah. Ada kahwin masa dekat Madinah, kahwin dengan Siti Aisyah. Okey, kahwin dengan Siti Aisyah. Sebab Nabi masa wafat Siti Khadijah 2 ke 3 tahun Nabi tak kahwin. Lepas tu Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, lepas tu kahwin dengan Siti Aisyah. Boleh dapat dah? Maknanya masa tu proses dah duduk di Madinah. Okey, khair. Masa Nabi duduk di Madinah, maknanya tahun hijrah ialah tahun pertama atau tahun kedua hijrah. Maknanya awal tahun hijrah. Maknanya kita kan sekarang hijriah 1440 kan. Maknanya pada awal tahun kita tolak 1400 tahun dulu. Kalau tahun 2019 tolak 1400 tahun dulu. Tolak lagi belakang, maka kita dapat lebih kurang pada tahun 1000, tahun 900. Boleh faham tak? Yang Masihi punya. Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Ketika itu tahun 900 Masihi, jom kita tengok orang kahwin umur berapa. Tuan-tuan kena baca sejarah, kita kena baca sejarah. Dia kata, Ustaz, jauh sangatlah nak baca yang tu. Tak apalah, senang tanya macam ni lah. Tok Nek kita orang Johor kahwin umur berapa? 16, 12, 11. Betul tak betul? Tu tahun berapa tu? Tahun berapa? Tok Nek dengan tahun berapa? 19 dah. 1960. 1930. Betul tak betul? Kalau itu umur orang kahwin, umur 12 tahun, 11 tahun, tahun 1900. Kalau tahun 900, boleh faham tak maksud saya? Tak sah duk belagak lah, duk buat. Siapa yang tolak perkahwinan orang di usia muda, maknanya dia kata Tok Nek dia tak betul buat dulu. Boleh faham dah?
Minta maaf lah no? Macam orang perempuan lah no? Jangan marah bila orang lelaki kata tolong jaga anak, tolong duduk rumah. Jangan mengamuk. Ada setengah orang dia mengamuk. Dia kata apa? Ingat orang perempuan lagu ni jaga. Ingat orang perempuan hanya duduk di rumah tu, tak buat kerja apa ke? Jangan duduk. Sabar, bawa bertenang. Kalau kita nak lawan benda tu, kita nak kata tindakan itu tindakan bodoh, maknanya pak dengan tok wan kita buat tindakan bodoh sebelum daripada kita. Berhati-hati dalam nak bercakap. Boleh faham lah? Saya bagi peringatan ni bergala pasal apa? 2 hari lepas sebelum mai sini, saya mai sini kemarin. Sebelum mai sini kemarin hari Selasa. Sebelum mai sini hari Senin. Masa hari Senin 4 pasang mai jumpa saya. Semuanya nak bercerai, bergaduh macam-macam perkataan, berkata macam-macam. So saya pesan siap-siap, jangan duk mengamuk tak ketahuan hala. Kalau kita mengamuk tak ketahuan hala, kalau benda tu kena kat pak dengan tok wan kita, kena ingat kita duk kata depa tu bodoh. Ingat pak dengan mak kita, tok nek kita bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh depa tak lahirkan kita. Ada tak noh? Ni simptom hari ni dia bawa. Tu saya sekadar nak pesan sahaja. Tak maaf noh? Tak maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, balik saya dah tak payah baca sejarah jauh sangat. Bagi perumpamaan sikit pun tuan-tuan dah faham dah. Betul? Maknanya apa? Kalau tahun 1960 orang kahwin umur 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun sudah ada anak, umur 25 dah ada cucu dan sebagainya. Apa kita nak heran tahun 900 dulu orang nak kahwin dengan umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Boleh faham? Wallahu alam. Orang tanya, ustaz, kalau kat negara Mak Saleh ada juga tak? Ada. Dalam simpanan sejarah di Britain tahun 1911. Ketika itu tuan-tuan rujuk balik. Boleh jadi saya salah. Mungkin 1901. Cuba rujuk balik undang-undang perkahwinan di Britain. Orang boleh kahwin seawal umur 10 tahun. Kalau dalam rang undang-undang Mak Saleh pun ada. Hampa duk tunjai Nabi kami apa cerita. Bawa bertenang. Nabi bukan kahwin kemarin. Nabi kahwin 1400 tahun yang sudah. Boleh faham ya? Letak bagi betul. Jangan silap letak. Wallahu alam. Tinggal 10 minit lagi ya. Baru satu cerita. Macam mana? Tadi dia faham saya berhenti pukul 9. Dia kata, ustaz berhenti pukul 9. Okey. Saya memegang pada kata-kata. Jangan ngaji ni sikit-sikit. Saya falsafah Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek kata buka dadu 3 kali ya. Jangan lebih. Kalau lebih kena lepuk. 3 kali sajalah. Okeylah. Kesimpulan. Baik, kesimpulan dia. Tak, saya tulis banyak kat sini. Saya nak cerita kat tuan-tuan, cerita pasal Ramadan, cerita pasal ni, cerita 2-3 cerita. Tak apalah, khair. Kesimpulan. Tapi kesimpulan kita ambil juga topik tajuk ni. Apa peristiwa dalam bulan Syawal? Ada 2 benda yang hebat. Ada banyak, tapi antara selain daripada peristiwa Nabi kahwin adalah sebelum tu minta maaf lah. Kenapa Nabi kahwin di bulan Syawal untuk 2 orang isteri Nabi tadi? Memberikan pengajaran kepada kita oleh ulama bahawa siapa yang nak melangsungkan perkahwinan secantik-cantiknya selepas bulan Ramadan, bagi mereka yang baru nak kahwin muda dan sebagainya, baru nak kahwin orang first time nak kahwin dan sebagainya, supaya nak jumpa Ramadan tu lagi setahun. Jangan kahwin terlalu cepat sangat dengan Ramadan. Itu kata ulama lah, kata orang tua pesan. Jadi waktu yang cantik nak kahwin bulan Syawal. Maknanya kalau orang kata raya sungguh orang kata. Wallahu a'lam. Kisah saya sambung sikit. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita, bulan Syawal ada 2 lagi peristiwa hebat daripada banyak peristiwa. Pertama, ini syok bincang, perang Uhud. Yang kedua, perang Khandaq. Perang Uhud ada cerita dia, perang Khandaq ada cerita, ada lagi perang-perang lain, ada lagi. Tapi kita ambil, saya nak bercakap kat tuan-tuan ni, saya nak lapik dengan ulama punya dulu supaya terpandu percakapan kita. Apa dia? Ulama selalu kata, ni ulama sebut kita dah, kita hari ini teruk hidup kita pasal Nabi 7 Syawal 8 Syawal masih berperang perang Uhud. Kita 7-8 Syawal sampai hari ni 15 Syawal 16 Syawal masih lagi seronok duk buat open house. Ulama kata lagu tu, bila kita dengar lagu tu jadi macam Allah segan tu saya bila ni anak tu berkuduk cerita tu, Allah segan nak pergi rumah terbuka pun risau, tapi tak pergi seronok juga tu makan.
Nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Nak abang kata kehidupan Nabi nak bawa Islam kepada kita, semayang raya tu, esok lusa tu, husband and wife ni dah bagi tahu siap dah. Yang I nak kena pergi perang lagi 4 hari. Oh, boleh bayang tak keadaan dia macam mana? Raya ni. Kita kan raya kan selalu ambil cuti. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat baru kita nak balik. Raya kelima baru kita nak balik lah. Itu pun kalau raya kelima tu hari contohnya jatuh hari Senin. Kita dah ready dah. Jumaat, Sabtu, Ahad tu nak balik lagi sekali pula. Betul tak boleh? Sebab raya punya pasal. Tapi Nabi dengan para sahabat nak habaq kita bawa agama kat kita macam genggam bara api tu. Raya ketiga tu kalau dah habaq siap-siap dah kat keluarga. Anak-anak, ayah nak pergi berperang. Oh, dah habaq siap-siap dah. Oh, dahsyat. Ni tu saya kata tadi tu, kita dengan mereka tak boleh nak compare. Ni memang power. Dia punya macam mana kata, dia nampak Allah tu lain macam lah. Dia nampak Nabi tu lain macam. Dia ni bayang kita raya ke-7 hari tu. Okey, tuan-tuan cuba bayang, saya cuba bayang. Raya ke-7 kita duduk apa? Saya duduk balon lemang lagi. Depa raya ke-7, minta mana? Raya ke-7 Nabi punya pipi sudah temuih dah dengan topi besi Nabi. Sebab dia orang jahat tu dia balon Nabi punya topi besi Nabi kan. Tuan-tuan bisa tengok kan topi besi orang perang kan, Nabi punya topi besi kan dia punya shield dia tepi ni. Bila dia balon tang sini, hak sini ni dia jolok Nabi punya pipi, berlubang pipi Nabi, kena gigi patah. Nabi sebaik-baik manusia nak hampak dua bukit dekat penduduk Taif. Nabi kata dekat masa tu Nabi berdarah tak? Nabi berdarah sebab budak-budak di Taif baling Nabi dengan batu. Betul? Nabi berdarah. Kata ulama, berdarah Nabi ni sampai kasut Nabi berjalan bunyi suat bunyi darah penuh dalam kasut. Punya nak abang kata berdarah. Bila darah Nabi jatuh ke tanah bumi tu, malaikat sampai. Sebab bumi yang jatuh darah Nabi, bumi tu layak dimusnahkan. Maka Nabi kata apa kat malaikat? Jangan. Aku doa kepada mereka daripada tulang sulbi mereka keluar orang yang cakap la ilaha illallah. Tu yang keturunan tu ada sampai sekarang. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi jumpa dengan saja pergi tengok penduduk orang yang Nabi doa kat mereka. Maknanya inilah keturunan yang Nabi doa untuk keluar daripada orang Taif. Punya baik. Tapi disebabkan, maaf tuan-tuan, sakit gigi ni memang Nabi pun tak boleh tahan saudara. Bila topi besi balon pipi berlubang jolok kena gigi patah, Nabi terus doa, laknatlah ke atas kawani 4 orang Nabi bagi. Allah buat turun ayat Quran. Allah tegur Nabi, aku tak lentik hang untuk nak laknat, hang buat kerja hang, depa aku punya kerja. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Kita buka surah At-Taubah, minta maaf. Nak abang kata punya sakit sampai Nabi boleh keluar, aku laknat dia ni. Tapi memang mereka patut mampu lah. Dah Nabi kata aku laknat dia, memang mampu lah. Tapi nak abang punya sakit Nabi bila tu? Raya ke-7. Tuan-tuan, ni bukan syaitan dia. Siapa tak ajak keluarga untuk sayang Nabi dengan sahabat, memang bahaya keluarga tu. Tuan-tuan kena ajak keluarga kita sayang Nabi dengan sahabat. Mereka punya hari raya dipenuhi dengan darah dan air mata. Jangan buat pasal. Ni cerita dia seronok nak cerita tuan-tuan. Tapi masa kita lah dah nak habis dah. Tak apalah, nanti next time boleh cerita lagi lah. Dia tak tahu, tapi nanti kita cerita lah. Okey, yang kedua, perang Khandaq. Ni lagi jahanam. Perang Khandaq ni, dia boleh, kalau tuan-tuan baca, dia boleh membawa kepada keturunan Yahudi dan juga keturunan beberapa orang Arab yang berada di bumi Mekah dan Madinah ataupun tanah Hijaz sekarang yang ada. Yang mana daripada perang Khandaq yang benci kat Nabi ni. Ada sampailah keturunan dia. Tu keturunan dia buat masalah. Nabi kata, "Hunaka zilzal wa yaqla'u qarnu syaitan." Nabi kata. Bukan saya yang sebut. Benar ni disebut siapa? Syekh Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak, Syekh kita. Dalam kamus dia tulis. Keturunan ini mereka tak puas hati dengan Nabi. Siapa mereka? Ya Allah tuan-tuan, bukan orang bodoh. Allah sebut dalam Quran, mereka adalah ahlul kitab, orang yang baca kitab, yang kenal Nabi.
Mereka tak puas hati sebab Nabi sampai Madinah terus Nabi jadi presiden. Mereka ada kesumat dalam hati mereka. Sedangkan nama Madinah awal apa dia? Apa nama Madinah awal? Yasrib. Yasrib tu apa makna dia? Nama siapa? Yasrib tu nama orang Yahudi. Maknanya tempat Madinah tu Yahudi buka dulu. Patutnya yang jadi presiden dia Yahudi. Nabi sampai mereka tolak orang lain. Mereka nak Nabi yang jadi presiden. Orang Islam lah nak. Maka mereka simpan kesumat. Geram punya geram. Tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi perang dengan mereka. Mereka buat macam mana? Mereka pergi hasut semua geng-geng Yahudi yang mana yang ada. Sekali pergi hantar pula geng, pergi habak kat orang Mekah musyrikin yang dah memang benci dekat Nabi. Tu dia main satu geng. Berapa orang tuan-tuan? 10,000. Lawan Nabi ada 1,000 ya. Dahsyat dia punya contoh. Hak ni nak lawan Nabi. Dah duduk dah dekat dalam Madinah. Nabi baru macam, alamak, mereka main nak, bukan kata nak main conquer Madinah, nak main bunuh Nabi dengan sahabat. Terus Nabi buat meeting, nak buat lagu mana? Salman Al-Farisi kata, kami dekat Parsi gali parit Rasulullah. Biar mereka nak cross parit tu, kita tembak dia betul-betul dalam tu. Nabi kata ni satu cadangan bagus. Gali parit, gali parit. Kalau tuan-tuan pergi sampai sekarang masih ada batu tu tau. Batu besar yang Nabi hadi dah, Nabi hantam sama dia. Bagi pecah 3 kali. Nabi kata apa? Hancurlah yang ni 3 kali Nabi amak. Itu nanti tuan-tuan baca dalam hadis hadis perang Khandaq ataupun perang Ahzab nama dia. Khandaq tu parit, Ahzab tu apa nama? Tentera bersekutu. Hak depa tu lah jahat tu. Wahai dia tak tahu Allah dah habaq dekat depa, keluar surah Al-Ahzab, Nabi baca dah semua strategi dia. Nabi gali parit batu. Tak mana tuan-tuan naik batu tu? Tuan-tuan pergi cari masjid namanya Masjid Rayah. Masjid ni dia dekat Madinah. Tuan-tuan kena jalan atas sikit daripada Masjid Qub. Mana? Dia dekat laluan jalan Khandaq tu. Dia ada satu masjid, tuan-tuan kena naik bukit sikit. Tuan-tuan habaq je. Kalau tuan-tuan dapat peluang pergi Madinah, tuan-tuan pergi habaq dekat pelajar-pelajar, saya nak pergi masjid yang Nabi cacak bendera dekat dengan batu yang Nabi ketuk perang Khandaq. Budak-budak boleh tunjuk. Batu tu sampai lah dah. Nabi bagi pecah tau batu besar tu. Nabi bagi pecah. Hebat Nabi tau. Kuat dia. Bila berjaya perang Khandaq, itulah Nabi keluarkan kata-kata hadis yang power tuan-tuan. 700 tahun selepas itu baru hadis itu terlaksana. Apa hadisnya? Satuftahul Konstantiniyah, akan dibukakan kota Konstantinopel. Masa perang Khandaq menang, Nabi bawa keluar hadis tu. Menang perang Khandaq tu, Nabi naik atas tu, Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin dia, sebaik-baik tentera adalah tentera dia. Nabi bubuh ayat tu terus. Tengok 700 tahun selepas tu dapat kat Sultan Muhammad Al-Fatih, dia yang buka. Rupanya dia yang Nabi maksudkan. Siapa dia? Ahli Sunnah wal Jamaah. Zikir lepas semayang, kunut dia, doa dia, selawat dia, macam kita. Sebaik-baik mana dan Nabi biasa puji selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita kena pegang. Kesimpulan saya ialah, tuan-tuan, dalam bulan Syawal ni ada banyak peristiwa, tapi tak mau peristiwa Syawal saja. Tuan-tuan ambil semua peristiwa. Sebab apa? Hidup yang Nabi ajar kita selama 63 tahun, semuanya ngam dengan kehidupan kita, tak lari sikit pun. Kita buta jalan, kita buntu jalan sebab bila kita tak baca. Faham? Allah mak bisnes jadi lagu ni. Faham? Allah mak study jadi lagu ni. Faham? Allah mak jadi macam ni kehidupan. Allah mak suami isteri jadi lagu ni. Macam mana nak lari ni? Kita jadi buntu sebab kita tak baca. Baca tuan-tuan, sebab semua jalan hidup kita dah ada dah. 25 orang Rasul ada, 124,000 orang Nabi ada, Rasul Ulul Azmi 5 orang ada, para sahabat ada puluhan ribu ada. Semua tu contoh teladan kita. Tuan-tuan dengar cerita saya, cerita ni tuan-tuan rasa macam, ya Allah apa ni? Jangan takut, banyak lagi cerita yang macam ni ada, tersembunyi di dalam lipatan sejarah umat Islam. Baca. Sekian, habis. Cukup, boleh ha? Tuan-tuan jangan buat muka nak dengar lagi dah. Habis dah, nak balik dah. Okey?
tu seronok saya memang abang saya memang seronok bila nak cerita kat tuan-tuan ni saya, sebab bila saya baca cerita mereka saya rasa lazat, saya seronok dengan macam mana mereka bentuk hati mereka, macam mana rakyat ketujuh lebih berat, macam mana bentuk apa yang mereka tanam, apa yang mereka baca, apa yang mereka habaq kat keluarga dia, macam mana wife dia boleh kata abang pergilah berjuang di jalan Allah, macam mana wife dia kata lagu tu kita nak main masjid hari-hari pun mereka tanya abang pergi mana? Masjid. Esok abang pergi mana? Masjid. Selalu saya pergi masjid. Pergi masjid selalu. Kenapa? Isteri saya, you pergi mana? Ceramah. You pergi mana? Ceramah. Betul ke ceramah? La ilaha illallah. Ceramah live ada hari-hari boleh tengok. Tanya juga. Bayangkan isteri sahabat. Macam mana raya ketujuh bagi suami dia berpipa? Tak boleh bayang dia punya hidup dia lagu mana, dia punya determination, desire dia tu macam mana, hebat tak boleh challenge sebab tu betul kata ulama dengan dia, kalau kita bagi sedekah, Nabi kata kalau hampa sedekah sebesar bukit Uhud tak sama dengan Saidina Abu Bakar sedekah secupak. Beza tu dia punya ratio dia ni secupak, kita satu bukit Uhud tapi mahal dia punya lagi. Allahu Akbar, dahsyat betul. Minta maaf tuan-tuan ni, ambil masa tuan-tuan esok semua kerja kan dah pukul 9. minta maaf yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya harap dengan kesimpulan yang saya bagi tadi itu, maaf saya seronok tuan-tuan ramai macam ni, saya cuba dengan penyampaian tadi menunjuk kepada tuan-tuan betapa menghargainya saya tuan-tuan datang. Saya harap benda itu sampai. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kalau ada keluarga Mawi dalam ni nanti tolong kisah angkat Mawi dan keluarganya. Di kampung dia kita kena hormat juga, dia masuk TV lebih awal daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahina bi hayatil ulama وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah Ustaz.